screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam al-hijrah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma syrah lana sadrana wa yassir lana umurana واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسألوا أربع خصال عن عمره فيما أفنى عن جسده فيما أبلى عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه عن علمه فيما فعل به. Yang bermaksud tidak akan berganjak dua tapak kaki manusia pada hari kiamat, yakni tidak ke syurga dan tidak ke neraka, sehingga mereka selesai disoal siasat oleh Allah empat perkara. Pertama akan ditanya tentang umur-umur mereka, ke mana mereka habiskan. Kedua akan ditanya tentang tubuh badan mereka, ke mana mereka pergunakan. Ketiga akan ditanya tentang harta-harta mereka, bagaimana cara mereka dapatkan harta dan ke mana mereka gunakan harta. Yang terakhir tentang ilmu yang mereka pelajari, apakah yang sudah mereka lakukan dengan ilmu tersebut, yakni amal ataupun tidak. Taraf hadis hasan sahih riwayat Imam Tirmizi. Tuan-tuan imam, saf kepimpinan masjid, para alim lama, para asatizah, tuan-tuan guru, datuk datin, haji hajah, muslimin muslimat bikan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tuan Haji kata lama tak mari, tengok nampak kurus. Rasa betul kot sebab saya tak makan malam. Malam masuk je malam, bukan tak makan, maksudnya tak makan nasi lah kita. Benda lain makan. Nampak kurus sikit. InsyaAllah kita berada di tahun baru. Bila masuk tahun baru ni, bukannya maksud umur kita tu semata-mata bertambah, tapi kita orang beriman ni bila masuk tahun baru bermaksud semakin dekat dengan mati. Itu aja. Dia punya mafhum mukhalafah, makna di sebalik tahun baru tu kita rasa gembira, bertambahnya umur. Alhamdulillah. Dari satu sudut. Dari sudut yang lain maknanya baki umur tu semakin sedikit semakin sedikit, mana semakin hafal kita nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana bertambah tahun baru, kena pergiatkan lagi persiapan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu apa makna hijrah? Al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Rawahul Bukhari wal Muslim. Kata Nabi SAW, orang yang benar-benar berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa sahaja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi sekali lagi, al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Yang bermaksud orang yang benar-benar berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa sahaja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya daripada kemaksiatan menuju ketaatan, daripada keburukan menuju kebaikan, daripada banyak buat dosa, banyak buat kemungkaran menuju kepada pahala dan menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala.
Jadi hijrah ni tak perlu menunggu satu Muharram. Bila kita berubah diri kita menjadi lebih baik, meninggalkan apa sahaja larangan Allah, memperbaiki setiap tindak tanduk kita dan amalan kita, maka setiap saat kita berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kita punya pemikiran, tidak perlu satu Muharram sebenarnya untuk kita berhijrah. Lagi mana kita berubah diri kita setiap masa, bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik, taat, amal soleh pun banyak, selalu buat zikir contohnya, bertambah lagi zikir, solat sunat pun kita tambah, baca Quran pun kita tambah. Dulu baca sehelai, sekarang baca 2 helai. Dulu baca 1 juzuk, sekarang baca 2 juzuk. Dulu istighfar kadang-kadang 10 kali, 20 kali sehari pun susah, sekarang istighfar dah 100 kali sehari. Dulu selawat kadang-kadang susah nak selawat, sekarang dah selawat 100 kali sehari. Dulu tahlil la ilaha illallah, nak sebut la ilaha illallah pun susah, sekarang la ilaha illallah dah tambah 100, 200 sehari. Jadi semua kebaikan. Dulu tak pernah infak, tak pernah sedekah, payah betul nak keluar duit. Sekarang ni setiap pagi infak dan sedekah, bertambah-tambah amal soleh, mana kita sentiasa mengubah diri kita kepada kebaikan. Itu dia. Hari ini tajuk sangat sensitif. Kita akan bicara bab harta, iaitu zakat KWSP dan zakat ASB. Bab harta Allah Ta'ala tanya di akhirat, zakat bayar ke tidak? Itu tajuk dia, zakat harta elakkan neraka. Tuan semayang, tuan puasa, tuan pergi haji, tuan buat umrah, tuan banyak zikir, tuan ni banyak baca Quran, tapi zakat tak bayar, tak jalan juga. Sebab tu Quran dia aqimus salat wa atuz zakah. Aqimus salat wa atuz zakah. Mana ayat pun dia memang dia datang serangkap tu. Aqimus salat wa atuz. Bukan sembahyang saja kena jaga, zakat nak kena jaga. Maknanya sembahyang hubungan dengan Allah, zakat hubungan dengan manusia. Dan harta soalan ketiga daripada mahsyar yang saya baca tadi. Jadi Allah Ta'ala tanya, ada harta, ada saham, ada duit, ada tanah, ada kereta, ada emas, macam-macam harta, zakat bayar atau tidak? Masalah kita di akhirat, masalah di akhirat. Baik. Jadi nak bincang hari ni zakat apa? Zakat KWSP. Bagi pencarut yang mengekalkan simpanan dalam KWSP setelah mencapai had umur 50 atau 55, yang dibenarkan untuk membuat pengeluaran zakat dikenakan atas simpanan yang dibenarkan ketika pengeluaran dibuat. Sebab tu kita kena bezakan zakat simpanan dengan zakat KWSP. Zakat KWSP maksud kita buat keluar je duit, maka itulah zakatnya. Kalau kita tak buat keluar duit, tak kena zakat. Kita buat keluar duit aja, walaupun RM10, walaupun RM20, maka dia kena zakat. Dipanggil zakat KWSP. Dia tak ada haul, dia tak ada nisab. Memang namanya zakat KWSP. Jadi orang berhujah macam-macam. Apa beza zakat simpanan? Apa beza zakat pendapatan? Kenapa ada zakat KWSP? Memang namanya zakat KWSP. Withdraw je kali 2.5%. Withdraw je kali 2.5%. Itu kaedah dia. Sekiranya pencarut masih mengekalkan simpanan tersebut, sama ada KWSP ataupun LTAT, Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Ini bagi tentera, dia ada tabung dia. Dia tak buat keluar juga. Umur 55, umur 50, dia kekal dia duit kat dalam tu. Sebab dividen bayar tinggi. Saya ustaz, walaupun saya umur 55, saya biar je duit dalam EPF. Saya biar je duit dalam LTAT. Sebab apa? Dividen tinggi ustaz. Jadi ketika mana kita boleh keluar? Ini selepas umur 55 ni. Ketika mana kita boleh keluar, tapi kita sengaja tak keluar kan, maka ia berubah menjadi zakat simpanan. Saya ulangi sekali lagi. Sebelum umur 50, sebelum umur 55, kita tak boleh keluar, tapi ada tujuan-tujuan tertentu kita boleh buat keluar. Dan ketika itu kita buat keluar je, dengan apa tujuan sekalipun,
jumlah yang kita keluarkan itu dikira zakat KWSP, bukan zakat simpanan, bukan zakat pendapatan. Dia namanya zakat KWSP. Jadi kali 2.5%. Contoh, kita buat keluar 50,000. Umur berapa ni? Umur baru 49 atau umur 45, nak settle rumah. Buat keluar je tu 50,000 kali 2.5%. Namanya zakat KWSP. Dan selepas umur 50-55 kita tak buat keluar, biar je dalam tu, maka dia berubah menjadi zakat simpanan. Maknanya kita buat keluar atau kita tak buat keluar, lagi mana cukup haul, cukup nisab, namanya zakat simpanan. Jadi contoh umur kita 60, duit dalam tu ada 1 juta, tak buat keluar 1 juta, biar je 1 juta dalam tu. Sebab sekarang ni IPF bayar, macam tahun lepas dia bayar 6%. Banyak tu 6% memang tinggi ya. Sekarang ni saya ingat IPF paling tinggi bayar. Tak, 6%. Bank rakyat, tapi bank rakyat dia bank koperasi. IPF pun tinggi juga lah, 600. Tambah haji berapa itu? 3% ya. Masih rendah. Kalau bank-bank ni lagi rendah. 1.2, 1.1 je bank-bank sekarang. Ni BFR naik pula ni, OPR pun naik. Apa maksud OPR naik ya? Apa maksud OPR turun? Kalau kita mengaji ekonomi, apa maksud bila overnight placement rate, OPR bila dia naik, apa maksud dia? Dan apa maksud OPR tu bila dia turun? Bila OPR tu turun, dia menggalakkan rakyat belanja. Ekonomi nak berkembang. Jadi bila OPR tu turun, automatically semua kadar pinjaman, kadar pembayaran turun, maka rakyat ada surplus money. Bila rakyat ada surplus money, rakyat akan belanja. Bila belanja, ekonomi akan naik. Itu bila mana OPR turun. Bila OPR naik, maknanya ada sesuatu yang kerajaan nak kengkang tu. Ada sesuatu kerajaan nak kontrol. So OPR naik dah. Sekarang ni OPR naik tinggi, installment semua dah naik tinggi dah. Pening kita. Jadi tak boleh nak buat apa. Banyak yang ni pun bertambah installment, yang sini pun bertambah installment. Baik, kat mana saya tadi? Bila umur kita 60 tahun dan duit EPF ada 1 juta, kita sengaja tak keluarkan, kita biar aja sebab dividen dia tinggi, maka dia berubah menjadi zakat simpanan. Jadi 1 juta cukup haul, cukup nisab kali 2.5%. Memang cukup nisab lah. Cukup nisab lah. 1 tahun zakat simpanan berapa nisab dia? Tahun ni zakat simpanan berapa nisab tahun ni? 20,000 lebih kurang 20,000. Untuk Selangor dan wilayah lebih kurang aja. Saya pun ada spesifik figure dia, tapi kita letak 20,000 lah. Jadi kita ada 1 juta, memang cukup nisab lah. Haul setahun. Memang kita sengaja biar dalam duit tu, dalam EPF selama setahun, maka tahun tersebut maka dikira sebagai zakat simpanan. Maka 1 juta kali 2.5%. Itu kaedahnya. Isu besar adalah berkaitan dengan KWSP konvensional. Ini saya kata sensitif ni hari ni. Ramai orang yang tidak lagi menukar KWSP mereka kepada batas syariah. Tuan-tuan tengok data yang kita ada. Tahun 2017, dividen dibayar 6.5%. Tetapi peratus yang tak patuh syariah 64%. Tahun 2018, dividen dibayar 6.15%. Portfolio tak patuh syariah 68%. Tahun 2019, dividen dibayar 5.45%. Portfolio haram 71%. Tahun 2020, dividen dibayar 5.2%. Dividen di portfolio haram 69%. Banyak tu. Dan yang ni semua kita tak boleh ambil ni dividen ni. Dahsyat data yang kita ada ni tuan-tuan. Daripada 14 juta pencarum, 9 juta adalah Muslim. Yang sembahyang ni tunduk naik, turun naik, turun naik, turun naik sembahyang. Yang mengucap 25 syahadah ni 9 juta. Daripada 9 juta ni,
1 juta saja yang baru tukar patuh syariah. 8 juta bergelombang dengan riba. Tuannya semayang, tuannya puasa, tuannya pergi haji, EPF riba. Kita dah bincang sebelum pada ni, makam dosa riba sangat-sangat dahsyat. Lebih jijik daripada babi, lebih jijik daripada arak, lebih jijik daripada zina, lebih jijik daripada judi. Tu makam dosa riba tu. Tapi kita main-main dengan riba. Ni duit-duit ni bila kita pencet, kita dah bersara, kita nak makan lah ni. Duit EPF ni bersara, umur berapa? Umur 55 dah berhenti ustaz, tak nak kerja dah. Duit EPF tak tukar lagi. Saya nak makan lah duit EPF yang ada ni. Makan duit haram lah. Makan duit haram. Nak menuju Allah Ta'ala, di hujung usia makan duit haram. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. Dahsyat ayat riba ni, tapi kita tak faham bila baca Quran. Allah Ta'ala sebut di hujung ayat tu, Al-Baqarah 275 tu, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa kembali lagi kepada riba, yakni riba haram, 1400 tahun yang lalu riba dah haram. Sekarang 1444 kita masih lagi terlibat dengan riba. Quran kata barang siapa yang masih terlibat dengan riba, mereka ahli neraka. Lama mana dalam neraka? Kekal selama-lamanya. Mana ada ayat Quran dosa besar kekal api neraka jahanam? Cuba ceritakan saja. Daripada 6,236 ayat Quran, bukan 6666, itu salah ha? Tidak ada ayat Quran 6,666. Ayat Quran adalah 6,236 ayat, 6236. Daripada 6,236 ayat, tidak ada ayat yang mengisytiharkan dosa besar kekal dalam api neraka jahanam melainkan dosa riba. Lepas daripada situ kita boleh buat perbandingan dah kedudukan dosa riba. Sebab tu ada ulama berpendapat dosa riba selepas dosa syirik. Makam dosa besar tu paling atas syirik, yang kedua adalah riba. Tapi kita main-main dengan riba. Kalau tuan-tuan tengok tafsir ayat yang saya baca dah 275, buku tafsir Al-Qurtubi, buku tafsir Al-Azim, buku tafsir Ibn Kathir. Tengok ayat tu. Salah satu pendapatnya pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi pendapat dia ni antara pendapat yang paling keras lah. Kenapa Allah Ta'ala isytihar kekal api neraka jahanam? Dia punya pendapat sebab kita menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan. Allah Ta'ala kata riba itu haram,
kita kata riba itu halal. Maka kata Imam Fakhr Ar-Razi, gugur kalimah syahadah, kekal api neraka Jahannam selama-lamanya. Walaupun semayang, walaupun puasa, walaupun pergi haji, apa Allah Ta'ala kata halal, kita kata haram. Apa Allah Ta'ala kata haram, kita kata halal. Kata Imam Al-Qadhi, gugur kalimah syahadah, sebab tu kekal api neraka Jahannam. Jangan main-main dengan riba, walaupun kita lekuk dahi-dahi semayang, walaupun kita pergi umrah balik hari. Duit banyak lah, pergi umrah hari-hari pergi umrah. Ni saya selalu sebut ni, pergi Mekah ni. Sekarang duk ramai duk balik. Cuba tengok, rumah dengan bank mana? Bank riba. Kereta dengan bank mana? Bank riba. Kad kredit dengan bank mana? Bank riba. Akaun simpanan, akaun gaji, akaun pencen dengan bank mana? Bank riba. Habis tu pergi buat haji. Itu saya kadang-kadang nak bagi tahu lembaga tabung haji, urusan tabung haji ni, sebelum jemaah haji pergi haji, taubat dulu dosa riba ni. Kita beli SP pun tak tukar, tapi pergi ke Mekah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Faham ke talbiyah tu apa? Faham ke talbiyah tu apa? Sepatutnya sebelum pergi Mekah tu, minta maaf lah, buat satu kursus nak tahu bab riba ni dosa besar ni. Taubat dulu. Rumah kena refinance, kereta kena refinance, kad kredit kena tutup, tukar kepada Islamik, akaun gaji, akaun simpanan, akaun pencen tukar kepada Islamik, EPF tukar kepada Islamik. Sila ke Mekah. Lagi mana checklist ni tak ada, jangan pergi Mekah. Kita kontrol di sini. Sebab dosa riba ni sangat dahsyat. Tapi kita tak rasa benda tu dahsyat. Cuba baca ayat Quran. Yamhaqullahu riba. Aku cabut semua berkat harta yang kamu dapat daripada riba. Tak ada berkat harta. Banyak mana harta sekalipun, yamhaqullahu riba. Aku cabut, kata Allah, semua berkat hartamu. Bila Allah Ta'ala cabut berkat, maknanya yang datang apa? Murka. Dua tu je. Cabut berkat, murka datang. Cabut murka, berkat datang. Kena murka Allah. Yang tu duit tak cukup memanjang tu. Tak sedar Allah Ta'ala sedang murka. Cari duit, cari harta, kejar duit, kejar harta, tak cukup memanjang. Kenapa Sebab harta tak berkat. Bukan sikit tu tak cukup, bukan banyak tu tak cukup. Berkat atau tidak? Sikit berkat cukup, banyak berkat cukup juga. Kita orang Islam nak kejar berkat, kaya pun tak apa, Islam tak marah kita kaya, tapi harta berkat. Ni harta banyak, nak sedekah pun tak boleh. Tak cukup ustaz, tak cukup. Mana bagi duit? Tak tahu. Ni pula orang berhujah dengan saya, ustaz, kita tak tukar EPF atau syariah sebab dividen dia tinggi ustaz. Tahun lepas dia bayar dividen 6.1% untuk konvensional. EPF yang tak patuh syariah 6.1%. Yang patuh syariah dibayar 5.6%, 5.65. Banyak juga gap tu, hampir 5%. Orang yang berkira matematik ni, oh ustaz, 5% beza tu ustaz. Kalau saya ada 2 juta dekat EPF, oh huge gap tu ustaz. Lepas tu kita tak tukar kepada patuh syariah. Tuan-tuan, ni dalil dia ni. Kalaulah data yang kita ada 70% tak patuh syariah, dividen yang dibayar tu 70% kita tak boleh ambil. Contoh, kalau dibayar dividen 10,000 sekalipun setahun, 70% maknanya 7,000
kita tak boleh ambil kerana duit haram. Apa maksud dividen tinggi? Baik yang patuh syariah, walaupun 5.6, 5.5 ataupun less than conventional rate, tapi 100% kita boleh ambil. %70 tak boleh ambil. Dan 70% ni kita akan makan lah ni. Beli ikan, beli sayur, beli ayam, beli daging, beli beras. Apa masuk harta haram dalam mulut ni? Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Kata Nabi SAW, setiap cebisan daging yang tumbuh daripada harta haram, nerakalah tempat dia. Jadi kita nak merayu pada tuan-tuan, tolong cek anak-anak ni. Anak kita yang kerja private sector no, cuba telefon pagi ni, ayah nak tanya pagi ni, Abang Long kerja kat mana sekarang? Contoh, kerja dekat Telekom Malaysia. Kerja kat Telekom. Okay, Telekom ni private sector, EPF kan ke BSP. Abang Long dah tukar tak EPF atau syariah? Tanya anak kita. Oh, belum lagi bah. Tak sempat ni, sibuk. Nak pergi kaunter, nak beratur kat kaunter, panjang cerita lah bah, susah. Tuan-tuan, EPF sudah menggunakan teknologi. Aplikasi EPF, tuan-tuan tekan aja, klik nak transfer kepada patuh syariah. Tak payah beratur di kaunter. Sampai begitu EPF permudahkan rakyat Malaysia nak berubah kepada sistem Islam. Di hujung jari aja pun tak boleh nak buat. Macam mana jawab daripada masyarakat? Allah Ta'ala tanya, EPF kamu patuh syariah ke? Tak patuh syariah. Kenapa tak tukar? Malah nak beratur, ya Allah, dekat kaunter. Ni dekat teknologi apps ada. Application sekarang ni, tekan aja, transfer kepada Islami. Tak boleh buat juga. Duk tarik WhatsApp boleh, duk tarik Facebook boleh, duk hantar Twitter boleh. Kenapa nak tukar yang ni tak boleh? Oh, susah nak jawab di akhirat. Ini tak ada hujah. Sama ada hujah kita dividen tinggi atau rendah, atau hujah susah kita nak tukar. Semua sudah dipermudahkan. Bagi kita masing-masing lah. Kita ni abang-abang, adik-beradik, adik kakak, tolong balik cerita. Sebab Quran sebut ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu, peliharalah ahli keluargamu daripada azab api neraka. Kita ayuh, kita mau, kita kena pelihara diri kita dan seluruh ahli keluarga kita daripada api neraka jahanam Allah. Semua orang kena mainkan peranan. Tuan Haji EPF patuh syariah kot, staff. Macam tu, kita ada power, kita ada kuasa sebagai board of director, sebagai CEO, CFO, CRO. Kita boleh arahkan bagai human resource. Saya nak pastikan semua EPF staff syarikat saya patuh syariah. Keluarkan arahan. Kita ada kuasa. Itu gunanya kuasa. Kita sebagai CEO, board of directors, cuba cek staff kita patuh syariah ke tak patuh syariah EPF dia. Kan? Allahu Akbar. Kemudian fatwa pula. Sekarang ni saya nak bersihkan duit saya, ustaz, macam mana dengan baik-baik fatwa ni. Fatwa keluar pada tahun 2015. Barang siapa yang EPF-nya, yang KWSP-nya sebelum tahun 2017 dan dia belum lagi tukar kepada patuh syariah, semua dividennya tidak perlu dibersihkan. Itu fatwa. Saya ulangi sekali lagi. Barang siapa yang KWSP-nya sebelum pada tahun 2017 dan dia pada waktu itu belum lagi tukar kepada patuh syariah, sebab fatwa keluar pada tahun 2015 mewajibkan pada tahun 2017. Jadi semua duit-duit yang sebelum tu tak payah bersihkan.
Boleh ambil Ustaz? Boleh ambil. Sebab beyond our control. Itu government punya requirement pada waktu itu, dan kita pun tak boleh buat apa. Akta pun tak benarkan kita. Dari sudut kita sendiri ada akses kepada fund. Tetapi selepas pada 2017 kita wajib tukar. Fatwa wajib tukar. Fatwa kata wajib tukar, tapi kita tak tukar. Kemudian kita datang kuliah hari ni, subuh ni, baru kita tahu, saya dengar ustaz ceramah dahsyat dosa riba. Jadi saya nak tukar tahun ni. Esok nak pergi EPF, saya nak tukar Fatwa Syariah. So bila kita tukar? Tahun 2022. Tahun 2022. Bermula tahun 2017. Kan wajib 2017. 2018. 2019, 2020 dan 2022. 5 tahun harta ini wajib dibersihkan. Saya ulangi sekali lagi. Sebelum 2017 kita memang terlibat dengan tak patuh syariah. Betul, sebab kita belum tukar. Semua yang ada pada harta, pada dividen yang ada sebelum tu tidak perlu dibersihkan. Kalau nak bersih juga boleh, tapi fatwa kata tak payah bersih lah. Selepas pada 2017 wajib tukar. Dan tahun bila kita tukar? Tahun 2022. Maka 5 tahun setiap dividen itu hendaklah dibersihkan mengikut percentage portfolio haram pada tahun tersebut. Jadi kalau kita baru tukar 2017, jadi dividen yang kita kena kira, tanya balik EPF, dividen 6.9%, so 64% kita kena lock tepi. Dividen itu tidak boleh diambil. Tahun 2018 dividen dibayar 6.15%, portfolio haram 68%, maka kira tolak tepi dividen 68% untuk dicuci, dibersihkan. 2019 dividen dibayar 5.45, yang haram 71%, kira tolak tepi 71%. 2020 5.2, yang haram 69%, kira tolak tepi, campur keluarlah 10,000. Contohlah 10,000 semua duit haram, maka 10,000 itulah naklah kita bersihkan. Macam mana nak bersih? Pertama, bagi pada fakir miskin. Fakir miskin boleh ambil duit riba, boleh guna duit riba, layak diberikan duit riba kepada mereka. Duit haram tu Ustaz, dia panggil haram li ghairih. Haram ada dua jenis, haram li zatih wa haraman li ghairih. Sebab tu kita nak taubat atas haram pun kita nak tahu status atas haram tu dulu. Haram li zatih ke atau haram li ghairih? Duit riba di bawah haram li ghairih. Haram li ghairih bermaksud haram kepada yang empunya diri, tidak haram kepada orang lain. Haram kepada yang empunya diri saja, tidak haram kepada orang lain. Maka boleh guna kepada fakir miskin. Ada 10,000, agih lah kepada fakir miskin. Nak kena bagi tahu dia ke Ustaz duit riba? Bagi tahu pun tak apa, tak bagi tahu pun tak apa. Bagi kat dia, makcik, ambillah duit riba ni RM200. Makcik tengok duit riba 200 je, tak ada lagi. Sebab tidak haram padanya, haram pada kita. Yang kedua, boleh bagi pada masjid surau. Masjid surau juga boleh menerima duit riba. Ikutlah HJK nak buat apa, nak bayar bil elektrik, nak bayar bil air, nak baiki tandas, nak elokkan pagar, nak apa tu, nak beli kapek, nak basuh kapek, nak servis aircon, ikutlah boleh pakai duit riba. Oh, beli kapek semayang pun boleh, tak ada masalah. Kita takut nak beli duit haram, beli kapek, nanti beli sejadah, nanti nak semayang macam haram pula sejadah ni. Dia haram di ghairi. Haram di ghairi bermaksud tidak haram kepada orang lain, haram kepada diri sendiri je. Apa maksud haram pada diri sendiri? Tak boleh guna duit riba itu untuk manfaat diri. Contoh, bayar hutang. Ustaz ada duit 10,000 ni, saya nak bayar hutang. Tak boleh, sebab dia manfaat pada diri sendiri. Tak boleh. Ustaz 10,000 ni saya nak bayar saman, sekarang ni banyak saman. Tak boleh, sebab dia kembali manfaat pada diri sendiri. Tak boleh, dia kena manfaat kepada orang lain. Itu maksud haram li ghairi. Jadi boleh guna masjid surau. Ni nak kadang AJK masjid takut duit riba ni Ustaz, takkan kita nak beli sejadah kan? Kat sejadah tu tulis pula kat depan tu, sejadah ini sumbangan duit riba. Tak ada isu, tak ada masalah. Yang ketiga, boleh bagi duit haram, duit riba kepada apa?
kepada jalan-jalan dakwah. NGO yang banyak buat kerja-kerja amal tu, Palestin, Syria, Aceh, Kemboja, atau NGO yang dalam lokal ni, tempatan yang bagi pada kampung orang asli Sabah, Sarawak yang buat kerja-kerja dakwah. Kita dengar ada NGO ni, bagus NGO ni, jaga orang asli. Kita pun bagi duit riba kepada NGO ni, uruskan untuk keperluan orang asli. Kita dengar ada NGO masuk dakwah Sabah, Sarawak. Kita dengar NGO ada buat kerja-kerja amal di luar negara, maka boleh pakai duit haram ini, duit riba. Ataupun boleh bagi kepada Baitul Mal. Masjid kita ni dah ada tabung tak? Duit tak pada syariah? Ada lah. Mana tu Haji Mendari? Masjid kita ada tak? Di luar sana tabung tidak patut syariah, wang tak ada. Kalau boleh, saya banyak kali saran dah, kalau boleh setiap masjid ada 4 tabung. Pertama, tabung infak dan sedekah. Yang kedua, tabung zakat. Yang ketiga, tabung wakaf. Yang keempat, tabung wang tidak patuh syariah. Jadi kita AJK akan tahu, sebab kesan dia tak sama. Kesan daripada hukum tak sama. Duit zakat pada 8 asnaf saja. Jangan duk belanja sembarangan. Ni kita buat majlis makan malam pun, majlis jamuan masjid surau, majlis jamuan untuk penceramah datang pun pakai duit zakat. Amboi. Nak kena tahu duit zakat tu untuk apa? Duit wakaf. Bukan sembarangan nak pakai duit wakaf ni. Duit haram. Itu yang kita ni nak kena mengaji pula. Pengurusan dana-dana masjid, dana-dana surau mengikut jenis duit tersebut. Dia tak sama, urusan tu tak sama. Jadi boleh tuan-tuan itu keadaan pembersihan. Last sekali boleh bersih bagi kepada Majlis Agama Islam lah. Kalau kita malas nak urus, malas nak bagi kepada individu, nak cari, malas tak ada masa ustaz, nak cari orang fakir miskin, kemudian nak cari NGO. Kadang-kadang saya tak percaya dengan NGO ni. Nak bagi masjid surau pun, saya bukan orang surau, bukan orang masjid. Malu ustaz nak bagi masjid surau. Habis tu bagi kat majlis agama pun boleh, pergi kat majlis agama, bagi kat majlis agama pun boleh. So ada 4 cara nak bersih. Tapi nak niat apa tu ustaz? Duit riba tu saya nak niat apa? Niat sedekah ke? Niat infak ke? Niat zakat ke? Niat wakaf ke? Tidak ada niat, melainkan dalam hati lintas tutahhiruhum. Aku nak taubat, aku nak cuci harta haram. Itu sahaja. Jangan niat duit haram sedekah. Jangan niat duit haram infak. Jangan niat duit haram apa ni wakaf. Tidak ada niat padanya, sebab dipanggil harta ghulul. So tak dapat pahala ke ustaz? Memang tak dapat pahala lah. Walaupun kita bagi pada fakir miskin, duit haram ni tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Habis tu dapat apa? Dapat taubat daripada Allah, iaitu tutahhirum, pembersihan diri. So, ini Datuk Seri tanya, duit yang jemaah masuk dalam tabung simpanan fixed deposit, masih simpan fixed deposit? Tak ada lah kan? Itu tak boleh simpan dalam FD. FD memang haram. Yang halal FTA, fixed term account. Jadi kita ada akaun-akaun masjid, akaun-akaun personal yang melibatkan investment account. Jangan kita masuk dalam fixed deposit, kita tukar kepada FTA, fixed term account. Dan masjid kita dah tukar kan? Dah tukar kepada fixed term account. Semua bank ada sekarang ni fixed term account. So cuma individu masjid insya-Allah kot. Individu tolong jangan letak duit dalam FD. Semua FD adalah riba base. So yang halal adalah FTA, fixed term account. Tuan-tuan pergi ke mana-mana pemakai Islam, Maybank ke, CIMB Bank ke, Bank Islam ke, Bank Muamalat ke, tanya dia, saya ni FD ke FTA? Kalau Bank Islam dengan Bank Muamalat memang tak ada FD, dia ada FTA aja. Tapi kalau Maybank, dia ada 2, Islamic dengan konvensional. So kita tanya dia, akaun cek kalau ikutkan rekod kita, data kita memang FD. Okey, saya nak tukar sekarang lah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab syarat sah taubat ni, bab riba ni, syarat sah taubat wajib meninggalkan maksiat serta merta. Pagi tadi kita istighfar, astagfirullah, 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 tapi EPF masih lagi konvensional, tak
tak akan diangkat taubat tu. Sebab syarat sah taubat yang pertama adalah wajib meninggalkan maksiat. EPF tu tidak akan diangkat dosanya dengan istighfar. Kena ada tindakan. Tindakannya adalah berhenti daripada sistem riba. Akaun gaji tukar, akaun simpanan tukar, kereta kena refinance, rumah kena refinance. Sebab ia syarat sah taubat. Wajib meninggalkan dosa, wajib meninggalkan maksiat. Baru istighfar kita diangkat oleh Allah. Sebab taubat ni dia ada syarat sah dia. Saya banyak kali dah tanya tuan-tuan, berapa syarat sah taubat dosa dengan Allah? Berapa je? Itu cakap dah itu. Berapa syarat sah taubat dosa dengan Allah? Siapa duduk depan? Kena tanyalah duduk depan. Berapa syarat sah taubat dosa dengan Allah? Berapa syarat sah taubat dosa dengan manusia? Taubat ni ada dua jenis, dosa dengan Allah, dosa dengan manusia. Syarat sah taubat tak sama dosa dengan Allah dengan dosa dengan manusia. Kenapa penting syarat sah taubat? Tuan-tuan, kita semayang, ada rukun semayang, ada syarat sah semayang. Kita langgar rukun semayang, kita langgar syarat sah semayang. Sah tak semayang? Tak sah. Kita puasa, ada rukun puasa, ada syarat sah puasa. Kita langgar rukun puasa, kita langgar syarat sah puasa. Sah tak puasa? Tak sah. Kita pergi haji, pergi umrah, ada rukun haji, ada syarat sah umrah. Kita langgar rukun haji, kita langgar syarat sah umrah. Sah tak haji umrah? Tak sah. Kita taubat, ada syarat sah taubat dia. Kita langgar habis syarat sah taubat, maka taubat kita tidak akan diangkat oleh Allah. Kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, saya selalu sebut tapi saya ulang ajalah. Barang siapa yang bertaubat tetapi mereka tidak menyempurnakan syarat sah kepada taubat, maka taubat itu tertolak di sisi Allah. Boleh sekali lagi dah. Bahaya kat Kelantan pula. Boleh sekali lagi. Siapa-siapa hak taubat, tapi orang ni tidak ambil irah syarat sah kepada taubat, tidak sempurna syarat-syarat tu, maka kata Imam Nawawi, taubat itu tidak akan diangkat oleh Allah. Jadi kita kena muhasabah dulu. Dah taubat ke tidak aku ni? Rasa banyak dah istighfar, rasa banyak dah solat-solat taubat. Istighfar bukan syarat sah kepada taubat. Solat-solat taubat bukan syarat sah kepada taubat. Bukan. Habis itu ustaz, apa syarat sah taubat? Disebut oleh Imam Nawawi itu dalam kitab Riyadhus Shalihin. Syarat sah taubat dosa dengan Allah 3. Syarat sah taubat dosa dengan manusia 4. Jadi kita nak taubat, nak tahu dulu aku taubat ni dosa dengan Allah. Okey, 3 syarat sah taubat. Apa 3 syarat sah taubat ni? Nak kena tengok, penuhi 3 ni, barulah istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, maafkan aku ya Allah, apakan aku ya Allah. Syarat tu nak kena tengok dulu. Dosa dengan manusia pula, termasuk dosa harta haram ni. Dosa harta haram ni dosa dengan manusia lah. Ada 4 syarat. Penuhi 4 syarat, baru istighfar, baru solat taubat. Bukan tak boleh istighfar, boleh tak boleh solat taubat, tapi syarat sah kepada taubat tu yang paling penting. Baru taubat kita diangkat oleh Allah. Sebab yang sebut tu siapa? Imam Nawawi, bukan Ustaz Nawawi. Kalau Ustaz Nawawi dekat kampung-kampung ni tak ada masalah lah Ustaz sebut. Ini fatwa daripada mujtahid Imam Nawawi, Imam mazhab Syafi'i, dalam salah satu dalam mazhab Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i kan? Mazhab Syafi'i, mengaku mazhab Syafi'i, habis taubat nak ikut mazhab mana? Mazhab Syafi'i lah. Ikut mazhab Syafi'i, apa kata Imam Nawawi? Wajib penuhi semua syarat sah taubat, baru taubat diangkat Allah. Saya bagi tahu syarat yang pertama tadi pun, wajib meninggalkan dosa, wajib meninggalkan maksiat, baru diangkat taubat. Maka kena tukar dulu kalau EPF ni, tukar kepada patut syariah, barulah syarat sah yang pertama dipenuhi, iaitu wajib meninggalkan dosa, wajib meninggalkan maksiat. Sekarang duit pula dah tukar dah baik kaum syariah,
duit tu nak kena bersih dah. Duit yang nak kena bersih tu syarat yang keempat. Duit haram tu syarat yang keempat tu, kena bagi pada fakir miskin, kena bagi pada majlis surau, kena bagi kepada jalan-jalan dakwah NGO. Itu syarat yang keempat. Apa syarat yang kedua? Apa syarat yang ketiga? Nak kena mengaji pula. Syarat pertama kita penuhi dah, syarat keempat kita penuhi dah, syarat yang kedua, syarat yang ketiga, baru taubat diangkat oleh Allah. Walaupun kita baca penghulu istighfar pun, Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu laka min ni'matika alaina wa nabu min dhunubina fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini penghulu kepada segala istighfar. Walaupun kita baca yang tu, tapi syarat sah taubat wajib kita penuhi, barulah penghulu segala istighfar juga diangkat dan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pasal air lestari, air sina, air apa lagi? I love you. Fatwa mengatakan bahawa jika kita ambil duit EPL dan kita golongan terjejas kerana kerja tak ada, dibuang kerja, bisnes tak jalan, memang kita susah, maka tak payah bayar zakat. Duit yang dikeluar, contoh keluar 10,000, sepatutnya kali 2.5%, tapi kita memang golongan terjejas, memang duit tu nak kena pakai sebab kita pun tak ada kerja dah sekarang, maka tak payah bayar zakat duit tu, gunalah. Tapi kalau golongan yang tak terjejas macam Tuan Haji ni, tapi ada peluang boleh keluar, bak keluar je lah kan, dah kerja bagi keluar kan. Ada kawan saya tu, dia kerja bank dulu, saya kerja bank dulu kan, sekarang kerja Yapim. Dia bawa pergi kerja, kereta dia buat, maksud dia pakai apa, Nazar bukan Nazar yang besar tu, Nazar yang kecil tu, Nazar apa dia panggil? Ini masa 10-15 tahun dulu. Jadi dia bukan tak ada duit, dia head of division, gaji memang berpuluh ribu sebulan, tapi dia jenis bawa kereta biasa je. Mas dia pun saya dipahamkan berkilo-kilo lah dia menyimpan mas. Tapi dia jenis tak suka nunjuk lah. Satu hari saya tanya dia, Ji, duit banyak, gaji besar, tak nak tukar kereta? Tak apalah Ustaz, kita pakai apa yang ada je. Ji, Allah suruh menikmati rezeki yang ada. Haji tahu tak, Haji kerja sungguh-sungguh ni, pagi petang siang malam, balik pun sampai tengah malam, tiba-tiba Haji mati. Haji tak dapat nikmati semua duit-duit tu sebab sekarang tak boleh pun buat keluar. Haji harta yang ada Haji tak boleh nikmati, Haji mati. Siapa dapat Haji? Suami baru. Haji nak suami baru dapat nikmati semua harta Haji. Minggu depan beli BMW 5 Series. Macam ni Haji, Allah Ta'ala suruh kita menikmati rezekinya. Betul juga Ustaz cakap, banyak duit nanti mati saja suami baru dapat. Jadi kalau boleh buat keluar duit, buat keluar lah. Jadi buat keluar, tapi kita bukan golongan terjejas. Tapi Allah bagi peluang, kita nak guna duit tu, kadang-kadang nak infak, nak sedekah, nak buat kebajikan, ataupun nak buat apa-apa yang kita perlukan, tapi kita keluarkan. Kita tak nak pakai pun, tapi kerajaan benarkan kita keluarkan. Maka kalau kita golongan tak terjejas dan kita sengaja keluarkan, maka zakatnya kena ke atas 2.5%. Macam tu keadaannya. Allahu Akbar. ASB saya ingat tak sempat nak masuk lah. Ini lagi panjang ni. Sebab fatwa ASB pada setiap negeri tak sama, dan pada sini tuan-tuan akan tahu sebenarnya ASB ni halal ke haram. Kenapa? Sebab zakat tidak boleh dibayar pada harta haram. Zakat tidak boleh dikira pada harta haram. Jadi bila kita tengok fatwa-fatwa yang ada, sebenarnya bukan harus ASB ni. Kebanyakan fatwa adalah harus bersyarat. Bukan totally, bukan mutlak harus. Kebanyakan fatwa yang ada harus bersyarat. Maka bersyarat itulah yang kita kena faham, nak kena cuci duit ASB ni.
Oh, kena cuci juga ustaz. Kata boleh tu, boleh tu. Belum, betul lah yang kata boleh tu. Bukan semua fatwa negeri boleh secara mutlak, bukan. Dia ada syarat dia juga sebenarnya. Daripada situlah kita tengok fatwa Selangor, fatwa Kuala Lumpur, fatwa Melaka, fatwa Perlis, fatwa Kedah, kiraan zakat ASB tidak sama. Kerana fatwa negeri berbeza tentang ASB. Fahamlah kita bahawa ASB ni bukan semuanya harus, tapi kebanyakannya adalah harus bersyarat. Jadi Allah Ta'ala tanya, melabur ASB yang bahagian tak patut syariah tu bersih ke tidak? Fatwa kata harus, ya Allah. Fatwa mana? Masalah kita. InsyaAllah nanti saya minta izin tak sempat hari ni, dah 7.30 lah. Kita akan bincang sesi akan datang lah, di bawah zakat ASB. Mudah-mudahan dapat. Ada soalan? Okey, sekiranya dah lama kita simpan dalam FD, hari ni baru kita tukar. Lama mana tukar? Macam Datuk Seri kata tadi, 20 tahun dah. Semua dividen 20 tahun tu kena kira semula dan dibersihkan. Jadinya macam mana nak kira? Pergi kaunter lah, pergi kaunter, katalah yang ni tak boleh keluar lah, saya kena sebut nama bank. Katalah tadi pun sebut nama bank, pergi Maybank, cek dengan Maybank, kita punya FD adalah konvensional. Minta pegawai kat situ, lama mana dah saya buka FD ni? Dia pun tengok data, tengok rekod kita, 20 tahun Tuan Haji. 20 tahun, cuba awak kira accumulate. Kira semula, daripada mula-mula saya letak duit sampai sekarang, berapa interest yang saya dapat. Dia boleh kira. Kira punya lebih kurang dalam 100,000 interest selama 20 tahun. So 100,000 tu hendaklah diberikan kepada saya. Macam mana? Duit haram tu? Duit yang disedekahkan tu, diinfakkan, tapi kita park dekat akaun, kita tak belanjakan. Memang EJK nak kena jawab di Padang Mahsyar lah. Betul, memang kena guna sampai habis. Sebab niat orang berinfak, niat orang bersedekah, niat orang memberi adalah untuk digunakan pada aktiviti masjid dan aktiviti kemasyarakatan. Maka sebenarnya EJK kena guna. Kena ada percentage saja dalam setengah akaun tu, setahun berapa kita nak tukar. Katalah kos operasi kita lebih kurang setahun mencecah setengah juta, tapi duit setahun yang kita ada lebih kurang dalam 1.5 juta. Maka lebih kurang 500,000 saja kena reserve untuk operation cost, OPEX. Tapi 1 juta lagi memang kena plan untuk belanja kepada seluruh jemaah dan masyarakat di sekeliling masjid dan urusan masjid. Betul? Betul Datuk Seri? Betul lah. Sebab kalau tak belanja, sekarang ni banyak masjid suka panggil apa? Nak bagi tahu dia banyak duit, nak buat pemandangan. Masjid kau berapa? Masjid aku 1 juta. Oh sikit. Masjid aku 3 juta. Jadi akhirnya masyarakat sekeliling tak dapat manfaat. Yang kedua saya nak sebut yang ni tolong EJK tolong ambil perhatian. Ketika mana hari jemaah lah buat announcement, minta izin dengan jemaah bahawa semua duit infak untuk Masjid Abu Bakar As-Siddiq Bangsa akan digunakan untuk urusan masjid dan digunakan untuk maslahah ummah. Baru kita boleh bagi kepada seluruh umat masyarakat luar pada masjid. Tapi kalau kita bagi tahu duit ni orang berinfak bersedekah hanya untuk masjid, untuk aktiviti masjid, maka haram kita guna untuk luar pada masjid. Jadi kita kena buat announcement, minta izin dengan seluruh orang berinfak bahawa duit yang diinfakkan ni mohon izin untuk EJK guna aktiviti bagi masjid dan juga aktiviti seluruh masalah umat manusia. Maka baru kita boleh guna untuk luar. Minta izin daripada penginfak dan penderma. Kalau minta izin tu boleh lah. Minta izin je. Boleh. Untuk aktiviti masjid lah kita panggil.
Tapi jangan, kalau boleh jangan elaklah guna duit zakat. Itu tabung-tabung tu kita nak kena tahu tu sumber duit daripada mana. Kalau duit infak tak ada isu. Jadi ada duit yang haram untuk individu yang punya duit tu tapi halal untuk orang lain. Apa duit yang haram untuk individu tu dan orang lain? Apa lagi jenis? Lain pada riba. Riba. Haram untuk dia dan haram untuk orang lain. Dua-duanya haram. Ada babi. Babi yang mempunyai diri pun tak boleh makan, nak sedekah ke orang lain pun tak boleh juga. Duit judi. Duit judi haram untuk diri, haram juga untuk orang lain. Rasuah. Rasuah ada dua jenis. Rasuah ni kalau dua-dua redha. Ini fatwa yang ada, dua-dua redha. Yang memberi redha, yang menerima redha. Dua-dua tak boleh ambil duit tu. Kan? Kita nak kena saman ni. Cik, berapa saja jumlah kena saman? Lampu signal tak ada. Lampu brek rosak. Batu rotek mati. Lesen pun mati. Muhammad lebih kurang 5 kesalahan. Ikut rekod ni 1000 lebih juga nak kena saman ni. Cik, kau tim sikit. Berapa nak? Awak ada berapa? 1000 lebih nak kena bayar ni, banyak ni. 500 boleh? 500 dia pun tengok boleh hari 500. Jadi dua-dua redha. Yang memberi redha nak bagi 500, yang menerima rasuah juga redha untuk terima 500, maka duit 500 tadi tidak boleh dipulangkan kepada si pemberi rasuah. Dia kena beri kepada Baitul Mal. Tapi kalau yang memberi itu tak redha, yang orang nak ambil rasuah tu duk paksa, tak bagi aku saman, tak bagi aku saman. Tak boleh cik, saya pun susah, duit pun tak ada macam ni. Kau nak bagi tak bagi, kau tak bagi aku saman. Cik, kita tak redha tapi dia duk paksa juga. Kalau kita tak bagi memang kena saman banyak. Kalau kita bagi dia minta 100-200 je sikit. Kita duk fikir Allahu Akbar kabir, tak ada. Dipaksa juga kita. Aku tak nak saman ni, aku tak nak saman ni. Main duit. Kita pun bagi juga. Jadi kita tak redha tapi dipaksa bagi. Maka pada waktu itu duit rasuah yang didapati oleh penerima rasuah hendaklah dipulangkan semula kepada pemberi rasuah sebab dia tak redha. Itu antara redha dengan satu pihak tak redha. Itu dalam bentuk rasuah. Itu nak tahu duit haram tu macam mana, status duit haram, macam mana nak taubat. Boleh? Lain pada itu nanti kita bincang satu slide lah pembersihan harta haram. Terima kasih banyak. Tawassalallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon ridhamu dan syurgamu. Ya Allah, peliharalah kami daripada murkamu dan azab api nerakamu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, berilah kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, yang batil itu batil, yang tidak benar itu tidak benar. Berilah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.